Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kejutan terbesar hari ini, pengurus Velda ditahan kerana seleweng peruntukan sebanyak Rp10.000 untuk kegunaan sendiri. Seorang pengurus rancangan Velda di Kulai, Johor ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas didakwa menyeleweng wang berjumlah lebih Rp10.000. Suspek ditangkap atas dakwaan salah guna kuasa sebagai pengerusi jawatan kuasa kemajuan rancangan JKKR bagi menyeleweng peruntukan dari tabung ladang dan jalan pertanian untuk kepentingan diri sendiri. Sumber memberitahu suspek lelaki berusia 43 tahun itu ditahan di pejabat SPRM Johor kira-kira pukul 7 petang semalam. Sementara itu, pengarah SPRM Johor, Datuk Azmi Alias, ketika dihubungi mengesahkan penahanan terbabit. Kes disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Saudara-saudara sekalian, siapa kata zaman Anwar Ibrahim ini tidak lagi menguatkuasakan perang rasuah? Lihat sajalah, semasa pentadbiran-pentadbiran yang lalu, tidak sehebat apa yang berlaku sekarang. Semua orang dah mula takut dengan SPRM. SPRM sekali lagi diangkat setinggi-tingginya. Dengar saja nama SPRM, seluruh Malaysia bergegar. Kalau dulu dengar saja SPRM, mungkin kurang gegarannya. Tapi sejak akhir-akhir ini, sejak Anwar Ibrahim mengisytiharkan perang rasuah, semua orang mula merasai perubahannya. Di mana SPRM sangat progresif, aktif, dinamik, dan sangat luar biasa. Banyak pendedahan-pendedahan, penahanan-penahanan, penangkapan-penangkapan terkini yang dibuat secara mengejut. Yang kita tidak pernah dengar, yang kita tidak pernah jangka, akhirnya terdedah. Banyak di jabatan-jabatan penguatkuasaan pun ada yang didedahkan. Ada yang di KLIA, ada yang di Custom, ada juga yang terkini pula ini di Velda. Bayangkan, kalau dulu kita jarang mendengar tentang pendedahan-pendedahan, penahanan-penahanan dan tangkapan-tangkapan yang ada kaitan dengan orang-orang besar, jerung-jerung besar. Tapi sekarang ini apa yang kita lihat, bukan lagi bilis-bilis kecil. Seperti yang telah diisytiharkan oleh Anwar Ibrahim, dia kata dia akan berhenti hanya menangkap, hanya menyelongkar bilis-bilis kecil. Anwar Ibrahim kata dia akan mula daripada jerung-jerung besar, ikan-ikan paus, supaya yang kecil-kecil itu pun akan takut dan tidak akan melakukannya lagi. Kerana sekiranya jerung-jerung ini tidak dihentikan, maka semestinya yang pastinya akan bermaharajalela ialah jerung-jerung yang besar, paus-paus yang besar, orang-orang kenamaan-kenamaan yang tertentu itu. Jadi saudara, tahniah kita ucapkan kepada SPRM kerana telah pun menjalankan tugas luar biasa. Hari ini, seorang pengurus Velda ditahan kena seleweng peruntukan Rp10.000 untuk kegunaan sendiri. Tak pedulilah RM1,000 kah, RM2,000 kah, RM30,000 kah, RM10,000 kah, RM1,000,000 kah, RM1,000,000,000 kah. Kalau dah memang salah, tetap salah. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Titah Edendum Najib kembali panas sekali lagi. Ini adalah komen terkini, keputusan terkini daripada Timbalan Perdana Menteri Malaysia daripada UMNO, yaitu Zahid Hamidi yang juga merupakan Presiden UMNO dan pengerusi Barisan Nasional. Zahid hari ini belum mahu ulas cubaan larang sentuh Edendum. Ini sebenarnya satu tindakan yang sangat bijaksana, tindakan yang sangat dialu-alukan dan tindakan yang sangat baik. Apabila ia bertindak seperti natural atau bertindak secara tidak
mahu memberatkan ataupun menambahkan kekalutan lagi tentang adat titah edendum itu, sehinggalah biar mahkamah yang tentukan. Dan yang lebih penting lagi, Ketua Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong melalui Istana Negara telah pun menitahkan supaya permohonan baru dibuat melalui Istana Negara. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi enggan mengulas lanjut ketika ditanya mengenai keputusan kerajaan yang memfailkan permohonan bagi mendapatkan perintah larangan atau gag order berkaitan titah edendum terkait Najib Razak. Bagaimanapun, keengganan Presiden UMNO itu mungkin untuk masa ini kerana dia memberi bayangan akan mengulas pada kesempatan yang lain. Kata Zahid, saya akan menjawab pada waktu lain. Katanya kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Convocation Risda di Bangi hari ini. Terdahulu, Ahmad Zahid Hamidi ditanya pendirian UMNO berhubung keputusan kerajaan memfailkan permohonan untuk mendapatkan gag order daripada mahkamah bagi melarang mana-mana pihak membincangkan isu berkaitan titah edendum. Isnin lalu, Peguam Bela Najib Muhammad Farhan Muhammad Safi mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa Jabatan Peguam Negara AGC memfailkan permohonan itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Menurut salinan permohonan yang dilihat Malaysia Kini, kerajaan memohon perintah larangan tersebut bagi menghalang mana-mana pihak termasuk media daripada menerbitkan atau menyiarkan apa-apa bentuk komunikasi sama ada secara cetak, elektronik, digital dan platform media sosial. Ia juga bagi menghalang semua pernyataan, komen atau perbincangan yang meragui, mempersoalkan, mencabar atau menghina kuasa prerogatif yang di-Pertuan Agong. Sekiranya Mahkamah Sivil membenarkan perintah larangan tersebut, ia bukan sahaja akan menghalang pihak media daripada melaporkan kes itu, tetapi juga menghalang mana-mana anggota Badan Kehakiman dan peguam yang terlibat secara langsung dalam tindakan sivil itu daripada memberikan salinan dokumen sulit berkaitan kes tersebut kepada orang awam. Sebelum ini, Najib memohon semakan kehakiman bagi menuntut pelaksanaan titah tambahan berkenan yang didakwa membenarkannya menjalani baki hukuman penjara di rumah berbanding di penjara Kajang. Pada Julai tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Najib untuk memulakan semakan kehakiman tersebut atas alasan afidavit sokongan yang dikemukakan oleh Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail adalah bersifat kabar angin. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan baru-baru ini menerima rayuan Najib dan mengembalikan kes tersebut ke Mahkamah Tinggi untuk didengar sekali lagi. Sebelum kita berpisah, apabila komen anda untuk titah edendum ini, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Seni berpolitik yang kita perlu tahu. Saya mohon anda dengar ini, share kepada semua kawan-kawan yang suka berpolitik, supaya mereka perlu paham seni berpolitik yang perlu tahu dan perlu dipelajari. Ini bukan calang-calang. Ini ditulis oleh Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Politik bukannya seni pertembungan, tetapi seni perundingan dan diplomasi. Seorang pemimpin yang bijak berpandangan jauh, mencari titik untuk bersatu dengan pihak lawan yang berbeza kerana pada kesatuan itu terserlah maslahah buat negara. Malah dalam Islam, kesatuan itulah asas kepada hubungan sesama insan. Kerana semuanya berayah dan beribukan Adam dan Hawa. Raja-raja Melayu mempunyai seni perundingan sehingga Inggris yang mempunyai kekuatan ketenteraan melebihi mereka hanya mampu berunding menerusi perjanjian untuk mencampuri urusan pentadbiran negeri-negeri Melayu yang sekaligus mengiktiraf kedaulatan Raja-Raja Melayu ke atas negeri-negeri Melayu. Kesannya, kedaulatan Raja-Raja Melayu kekal sehingga kini di bumi Malaysia.
Malaysia mungkin berbeza. Banyak pendirian politik dengan Amerika Syarikat, Rusia, dan China. Namun, ada titik diplomasi yang memerlukan kebijaksanaan pemimpin bagi memastikan negara dan rakyat sentiasa beroleh kemakmuran. Berunding bukan artinya tunduk dan mengalah, tetapi ia kebijaksanaan mempertahankan izah keagungan dan kedaulatan. Datu Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali merupakan penasihat agama Timbalan Perdana Menteri. Wow, jadi saudara-saudara sekalian, dalam seni berpolitik yang ditulis yang perlu kita tahu oleh Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali ini, perkara yang paling penting ialah politik bukan pertembungan tetapi seni perundingan dan diplomasi. Saya fikir ramai orang di Malaysia khususnya yang suka dengan politik, pemimpin-pemimpin yang ada di Malaysia khususnya yang ekstrim. Mungkin termasuklah Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh yang selalunya sukar sangat di bawah berunding ini. Mungkin beliau perlu membaca apa yang ditulis oleh Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali ini, yaitu politik ialah seni perundingan dan diplomasi. Akmal Saleh kalau nak tegur orang-orang yang berkaitan dengan kerajaan perpaduan, mungkin Akmal Saleh boleh terapkan perbuatan diplomasi ini. Janganlah terlalu terikut-ikut gaya pembangkang kerana beliau bukan pembangkang. Beliau patut secara diplomasi dalaman. Jangan tunjuk aib diri sendiri, aib pasukan sendiri kepada umum. Karena menurut Datuk Khairuddin ini, seorang pemimpin yang bijak berpandangan jauh, mencari titik untuk bersatu dengan pihak lawan yang berbeza, karena pada kesatuan itu terselalah maslahah buat rakyat. Titik bersatu itu perlu dicari segera. Jangan hanya sibuk cari perbezaan demi perbezaan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.